Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fairuz bin Abu atau Akhi Fairuz Al-Nyekawi. Semenjak zaman berzaman, manusia dan juga haiwan ada bersama-sama. Tetapi, dalam masa beberapa tahun kebelakangan ini, munculnya satu konflik yang kita sangat takutkan antara konflik manusia dan juga hidupan liar. Kenapa semua ini boleh berlaku? Jadi anda kena tengok video ini daripada mula sampai ke habis. Sebenarnya tuan-puan, konflik manusia dan hidupan liar ni adalah satu lakuan ataupun tindakan spesies-spesies hidupan liar yang boleh menyebabkan kematian kita sebagai manusia. Kecederaan, kerosakan harta benda, kemusnahan tanaman pertanian, kematian haiwan ternakan dan dia akan menimbulkan rasa takut dan juga keselamatan pada orang ramai. Apa dia hidupan liar tu ya? Okey, saya nak ceritakan sedikit. Dalam Akta 716, Akta Pemeliharaan Hidupan Liar tahun 2010, hidupan liar adalah dimaksudkan spesies-spesies yang tersenarai di dalam akta yang saya sebutkan. Antara spesies yang dia dikelaskan sebagai hidupan liar yang mengganggu kita adalah yang pertama, kera ataupun monyet. Yang ini kita jangan pelik, memang ada banyak ya di merata tempat. Okey, yang kedua, gajah. Okey, kalau sebut gajah mesti kita teringat gajah melintas jalan, gajah pergi 7E dan macam-macam lagi. Yang ketiga, babi hutan. Okey, dan bila sebut tentang babi hutan, kita jangan pelik. Dia kadang-kadang masuk dalam surau, masuk dalam masjid, kawasan perumahan. Yang keempat, ular. Yang kelima, biawak. Kalau biawak ni, kalau kawasan ban, orang utara panggil ban lah, sawah padi, biasanya biawak ada banyak sangat. Okey, yang seterusnya musang dan yang terakhir adalah antaranya memerang. Jadi kat mana sebenarnya haiwan seperti ini berkeliaran dan dia menimbulkan konflik dengan manusia? Kita kena tahulah. Antara kawasan yang sering menjadi lokasi berkeliaran haiwan-haiwan ini sampai timbulkan konflik antara kita dengan mereka ni, yang pertama, kampung yang berdekatan dengan hutan. Ini kita kena tahu, kampung yang dekat dengan hutan, kebiasaannya kadang-kadang mereka tersesat sampai kat situ. Yang kedua, di kawasan komersial. Yang ketiga, kawasan ladang. Dan yang keempat, kita tahulah, taman-taman perumahan. Jadi kenapa ia berlaku? Jom saya nak ceritakan faktor gangguan kepada konflik ini. Antara faktor-faktor yang menyebabkan gangguan konflik antara manusia dengan hidupan liar adalah gangguan terhadap habitat mereka dan juga sikap kita sendiri. Kita orang awam yang suka bagi makan kepada hidupan liar dan juga perubahan lakuan hidupan liar. Cuma saya nak mention berkaitan dengan manusia kita sendiri yang suka bagi binatang ni makan. Kadang-kadang kita rasa kesian dia tersesat, kesian dia dengan anak-anak, kita pun bagi. Sebenarnya kita mengganggu kehidupan mereka hingga akhirnya tempat mereka di hutan, mereka datang di tempat situ adalah untuk menantikan makanan diberi oleh manusia itu sendiri. Jadi berkaitan dengan habitat, kadang-kadang dia ada berkaitannya, pertama berkaitan dengan perubahan guna tanah. Yang kedua, penurunan kualiti habitat haiwan berkenaan. Dan yang ketiga, pengurusan sistem makanan sampah yang tak teratur. Yang seterusnya, manusia yang cerita tentang orang awam yang bagi makanan pada hidupan liar ni. Okey, dan seperti mana yang kita maklumkan, dia akan mengubah perlakuan ataupun tingkah laku haiwan berkenaan. Yang ketiga berkaitan dengan tingkah laku. Kenapa tingkah laku ni penting untuk kita tahu? Sebab dia membuatkan pertukaran diet pemakanan berkaitan dengan spesies yang saya sebutkan. Dan apa kesan yang kita patut tahu? Kesan secara langsung dan kesan secara tak langsung akan konflik antara kita dan juga haiwan ini, haiwan liar. Antara kesannya, yang pertama yang saya nak sebutkan adalah secara langsung bawa kecederaan kepada kita. Dan kemudian yang kedua, kemusnahan harta benda. Habislah kalau haiwan tu macam gajah, lagi teruk akan berlaku kepada kawasan harta benda yang ada pada masyarakat. Kemudian yang ketiga, kerugian daripada hasil kebun. Ini bagi mereka yang dekat kawasan kediaman haiwan yang disebutkan dengan kebun-kebun mereka. Apa pula kesan secara tidak langsung kepada kita? Ini yang pertama ni kita perlu tahu. Yang pertama, dia boleh mendatangkan ketakutan kepada ramai orang. Siapa tak takut? Okey, binatang-binatang seperti ni. Kalau monyet kera tu, kadang-kadang dah selalu bagi pada dia, dia akan pergi pada kita, dia rampas tau. Sangat menakutkan. Kemudian yang kedua, dia bagi imej buruk pada satu kawasan. Jadi orang kata, jangan pergi tempat ni. Ini bahaya ni, kawasan gajah melintas. Ini kawasan ni, hati-hati. Sebab dia boleh ada babi hutan lalu. Dia akan jadi masalah. Yang ketiga, dia akan menyebabkan penyebaran penyakit berjangkit.
Jadi kita kena ingat ada antara penyakit ni yang berpunca daripada haiwan. Yang seterusnya kos operasi untuk pembasmian. Macam Jabatan Perkhidmatan, mereka ni perlulah pergi turun ke lapangan, nak bawa orang-orang mereka untuk buat langkah-langkah pencegahan, untuk tangkap, untuk bawa pula haiwan-haiwan ni ke tempat yang sepatutnya. So bertambah lagi kos operasi pembasmian itu sendiri. Jadi kita ni sebagai orang awam, juga Jabatan Perkhidmatan, Jabatan Kerajaan, mesti ada usaha dan tindakan yang mereka akan buat. Cuma yang pertama ni, saya nak tekankan dulu apa yang Jabatan Perkhidmatan telah lakukan untuk mencegah konflik ini supaya tak berterusan. Yang pertama, mereka melakukan operasi pembasmian seperti saya sebutkan tadi. Kemudian yang kedua, pemasangan perangkap dan seterusnya translokasi. Kan, kita sebagai orang awam, apa yang kita perlu buat? Ini penting. Yang pertama, tak bagi makan kepada hidupan liar ni. Jangan kata kesian lah dia. Kesian dia dah kurus sangat, kurus kering. Dia begini ya, hidupan liar ni kita nak sebutkan, bila mereka ada di habitat itu, maka Tuhan telah ciptakan di situ ada makanan mereka, okey? Ada haiwan yang mereka boleh buru untuk dapatkan makanan. Maka bila kita kacau habitat ataupun behavior kehidupan haiwan ini, maka dia akan buat masalah bukan kepada mereka, bahkan kepada kita. Kemudian yang kedua, kita sebagai orang awam, maka majlis pihak yang menguruskan sampah perlu menguruskan dengan efisien. Kita tak naklah berlonggok sampah dengan makan minum membuatkan mereka ni hidupan dia boleh datang ke tempat itu. Kemudian yang ketiga, kita bekerjasama dengan jabatan dalam pengurusan perangkap. Kan? Kita kat sini biasalah perangkap-perangkap yang kita boleh guna. Akhirnya bila kita dah dapat tangkap hidupan liar ni, dan terus kita hubungi Jabatan Perkhidmatan. Yang keempat, kita buat serahan hidupan liar sekiranya terjumpa. Bayangkan kita jumpa ular sawa macam saya dulu kecil-kecil. Ya Allah, ular sawa masuk dalam reban. Habis ayam-ayam ya. Jadi dia masa tu dah kenyang, tak larat nak bergerak. Terus call Jabatan Perkhidmatan datang tangkap. Jangan main-main dengan haiwan-haiwan seperti ini. Kemudian seterusnya kita buat perangkap persendirian tetapi mestilah dengan nasihat jabatan. Okey, seterusnya kita buat pagar kawasan rumah dan juga ladang kita. Dan yang terakhir, kita pasangkan jaring hitam di sekeliling anak pokok. Ini penting, macam tanam sawit, ya, tanam tumbuh-tumbuhan, makanan, letakkan di sekeliling pokok itu supaya dia tidak diganggu. Jabatan Perkhidmatan menyeru keprihatinan dan kerjasama agensi penguat kuasa, pertubuhan bukan kerajaan NGO, pihak swasta serta orang awam untuk menyokong usaha kerajaan Malaysia mencegah konflik manusia hidupan liar ni. Kita tak nak lagi ia berlaku dan berterusan. Mari sama-sama kita memainkan peranan bagi mengurangkan konflik ini. Dan sila laporkan sebarang aduan konflik ke talian hotline yang ada di bawah ni. Jabatan Perkhidmatan di talian 1800 88 5151. Sekali lagi 1800 88 5151. Ingat, hidupan liar untuk generasi akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.